Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali di dalam channel Ustaz Tengku untuk mata pelajaran fiqh tahun 5 silibus Jawi. Okey, saya Ustaz Tengku Muhammad Khaidir bin Tengku Zahari. Jadi, untuk hari ini kita akan sambung lagi sedikit berkaitan dengan tajuk solat sunat dalam buku teks fiqh tahun 5 topik 1. Okey, jadi Ustaz sebelum kita mulakan kelas, eloklah kita mulakan dengan baca doa belajar. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Tanpa melengahkan lagi masa, Ustaz nak di sisi kamu semua adanya buku teks. Jadi, untuk pelajaran hari ini, kita akan buka buku teks muka surat 4. Okey. Sila sediakan buku teks dan tengok buku teks muka surat 4. Okey, jadi dalam slide Ustaz dah sediakan. Okey. Muka surat 4 berkaitan dengan pengertian solat sunat rawatib. Pengertian solat sunat rawatib. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat rawatib? Okey. Solat sunat rawatib ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan sebelum dan selepas solat fardu. Okey, soalan lagi sekali. Solat sunat 2 rakaat. 2 rakaat sahaja. Yang dilakukan sebelum, ada waktu kita buat sebelum, dan selepas, ada waktu kita buat selepas kita solat fardu. Okey. Untuk pengetahuan kamu yang mana masih lagi keliru, solat fardu ni apa? Solat fardu ini ialah solat yang wajib kita buat. Ada 5. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Okey. Ada 5 solat fardu. Okey, solat sunat rawatib ini yang mengiringi solat fardu tersebut. Dia ada sebelum dan selepas. Kita tengok pada jadual kejap lagi. Okey. Okey, kita teruskan pada jadualnya. Bahagian solat sunat rawatib terbahagi kepada 2. Kan tadi kan? Ada sebelum dan selepas kan? Sebelum dipanggil qobliyah. Sebelum solat sunat fardu dipanggil qobliyah. Sebelum solat sunat fardu dipanggil qobliyah. Okey, selepas solat sunat fardu dipanggil ba'diyah. Selepas solat sunat fardu, selepas solat fardu dipanggil ba'diyah. Okey. Ba'diyah selepas, qobliyah sebelum. Kita tengok. Jadual solat sunat rawatib. Solat Zuhur, Asar, Maghrib. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Kita mula dengan solat subuh. Qobliyah. Qobliyah dia maknanya, qobliyah kita tengok atas tadi, sebelum. Sebelum kita menunaikan solat subuh, apakah hukum kepada solat sunat rawatib? Hukum dia adalah sunat muakkad, adalah digalakkan untuk kita tunaikan solat sunat rawatib 2 rakaat. Maksudnya kat sini, sebelum kita nak solat subuh, kita angkat takbir, kita solat sunat rawatib qobliyah terlebih dahulu. 2 rakaat sahaja. Lepas tu barulah kita solat subuh. Faham? Okey, selepas solat subuh dipanggil ba'diyah. Boleh ke tak? Tak boleh, dia panggil waktu haram. Maknanya ada ke tak solat sunat rawatib selepas subuh? Tak ada. Tak boleh, dipanggil waktu haram. Selepas solat subuh tak payah kita solat sunat rawatib lagi. Faham Okey, untuk solat Zuhur. Solat Zuhur bagi solat sunat rawatib hukumnya adalah muakkad, digalakkan. Sebelum kita nak solat Zuhur 4 rakaat, kita angkat takbir, kita tunaikan solat sunat rawatib dulu 2 rakaat. Lepas je habis solat sunat rawatib 2 rakaat, kita tunaikan yang wajib, solat Zuhur. Lepas je habis solat Zuhur, kita tengok ba'diyah dia apa? Muakkad. Digalakkan juga untuk kita solat sunat rawatib 2 rakaat ba'diyah.
Maknanya selepas solat Zuhur. Okey, boleh faham setakat tu? Okey, nak lagi jelas. Kita tengok pada waktu asar. Solat asar. Okey, bila dah masuk solat asar, okey, sekarang dah pukul 5, dah masuk solat asar. Okey, kita tengok hukum solat sunat rawatib qabliyah, maknanya sebelum kita nak tunaikan solat asar, boleh ke tak? Ghaira muakkad, tidak digalakkan, tapi boleh je kita nak buat solat sunat rawatib. Okey, faham? Kita tunaikan 2 rakaat solat sunat rawatib, hukumnya ghaira muakkad. Lepas tu kita tunaikan solat asar. Lepas tu kita tengok ba'diyah dia. Boleh ke tak kita solat sunat rawatib? Waktu haram. Tak boleh. Lepas je kita tunaikan solat asar 4 rakaat, kita tak boleh tunaikan solat sunat rawatib. Dia dikira waktu haram macam subuh tadi. Ada 2 je keadaan yang waktu haram. Okey, seterusnya kita tengok solat maghrib. Sebelum menunaikan solat maghrib, apakah hukum bagi solat sunat rawatib qabliyah? Ghaira muakkad, tidak digalakkan, tetapi boleh je nak buat, tak ada masalah. Sebelum nak tunaikan solat maghrib 3 rakaat, angkat takbir niat solat sunat rawatib qabliyah. Okey, tunaikan 2 rakaat solat sunat rawatib, lepas tu kita tunaikan solat maghrib, dah selesai solat maghrib, boleh tunaikan solat rawatib ba'diyah selepas solat fardu. Hukumnya apa? Hukumnya muakkad, dituntut, digalakkan. Sama juga keadaan dalam waktu isyak. Waktu isyak qabliyah bagi solat sunat rawatib adalah ghaira muakkad, tidak digalakkan, tapi boleh je nak buat. Okey, selepas je solat isyak, kita tunaikan solat rawatib ba'diyah, iaitu selepas solat fardu, hukumnya ialah muakkad. Info, muakkad ialah sunat yang dituntut ataupun digalakkan kita buat. Ghaira muakkad adalah sunat yang tidak dituntut. Okey, soalan Ustaz. Solat sunat, apakah hukum solat sunat? Apakah hukum solat sunat? Dah nama lagi solat sunat, hukumnya sunat. Kalau tak buat, tak dosa, tak ada masalah. Solat fardu, wajib ke tak? Wajib. Siapa tak buat, dosa besar. Okey, ini adalah contoh solat sunat yang disunatkan berjemaah. Kita ambil yang paling umum, solat Aidilfitri. Solat Aidilfitri ini ialah solat sunat hari raya. Ini adalah dalil solat sunat hari raya. Okey. Bilakah waktu? Waktu bermula dari naik matahari hingga gelincir ke arah barat pada 1 Syawal sahaja untuk tunaikan solat sunat hari raya Aidilfitri, hanyalah pada 1 Syawal sahaja. Seeloknya pada pagi 1 Syawal. Lafaz niat dia macam mana? Usolli sunnatan Aidilfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunnatan Aidilfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Bagi makmum. Kalau bagi imam, imaman lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku solat sunat hari raya fitri. Hari raya fitrah. Sama. 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, berapa rakaat? Solat sunat hari raya Aidilfitri dilakukan dengan 2 rakaat sahaja. Rakaat pertama dengan 7 kali angkat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 kali. Manakala rakaat kedua 5 kali takbir. 5 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar 5 kali. Okey. Ini adalah teori. Kalau kamu nak lagi betul ataupun nak lagi kamu biasakan, kamu boleh pergi sendiri solat sunat hari raya Aidilfitri tahun ni. InsyaAllah kalau boleh, kalau dibenarkan kerajaan. Okey. Seterusnya,
Apakah hikmah solat sunat ni? Kita duk buat solat sunat ni, dah tahu benda sunat, tapi apa yang kita dapat kalau kita buat benda sunat ni? Antara hikmah melakukan solat sunat yang pertama, dapat menyempurnakan atau menampal kekurangan semasa solat fardu. Seperti tidak khusyuk di dalam solat. Kita solat fardu 5 tadi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Khusyuk ke tak? Kalau khusyuk, alhamdulillah. Kalau tak khusyuk, kita tunaikan solat sunat, kita dapat menampal kekosongan ataupun kekurangan masa kita tak khusyuk tadi. Dapat pahala lebih. Okey, yang kedua. Tengok. Melatih manusia menjadi seorang yang ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak tahu kita ikhlas ke tak? Yang wajib itu kita kena tunaikan. Yang sunat kalau kita terbiasa kita buat, maknanya kita dah ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Allah bagi. Kalau kamu nak buat, tak buat tak apa. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apa-apa. Kita pun buat. Maknanya kita ikhlas untuk kita buat. Kita ikhlas untuk kita buat solat sunat. Kita dapat pahala lebih dan kita ikhlas dalam melakukan ibadah Allah. Okey, itu adalah topik terakhir untuk topik 1, hikmah solat sunat. Jadi, untuk hari ini, Ustaz akan beri beberapa tugasan simple macam biasa. Yang pertama, salin pengertian solat sunat rawatib. Yang tadi, solat yang mengiringi solat fardu ataupun ada maksudnya tadi. Okey, seterusnya, salin balik jadual tadi. Solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, jadual dia. Jadual dia penting untuk kita tahu bila kita ni boleh solat rawatib dan bila waktu tak boleh kita solat sunat rawatib. Salin balik jadual solat sunat rawatib. Seterusnya, lafaz niat solat sunat Aidil Adha yang tadi. Ustaz baca, usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Dan 2 hikmah solat sunat yang tadi. Okey, salin balik dalam buku tulis. Dan siapa yang dah siap salin, minta tolong komen nama dia pada komen YouTube Ustaz ni. Bagi tahu dia daripada kelas mana, nama penuh dia dan pastikan dia siap tugasan baru dia komen. Okey, kalau ada soalan berkaitan dengan apa yang Ustaz mengajar hari ini, boleh terus komen. InsyaAllah Ustaz akan cuba jawab. Okey, itu sahaja daripada Ustaz pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace.